Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nashur alaina min huzaini rahmatika ya rahman. Okey, murid-murid. Sihat semua Sihat, Alhamdulillah. Okey, dah buat latihan operasi bergabung wang? Dah buat Dah murid SK Belemang dah buat dalam buku Mat 2 betul? Betul. Dah Ain kawan-kawan dah ambil belum buku Mat 1 dekat rumah Ain? Ada yang dah, ada yang belum. Siapa yang belum tu? Syifa, Aiman, Aminah. Oh, alamak. Nanti cikgu singgah rumah Ain kejap Cikgu ambil rupa cikgu Aminah terpatut cikgu hantar. Okey, tak apa. Nanti cikgu pergi rumah Aminah. Tak Allah apa, Akbar. Nanti cikgu nanti saya hantar. boleh hantar. Boleh, Ibu ngaya nak pergi kedai. Ah, okey, hantarkan Allah, lupa cikgu dah belah sana. Patutlah dia tak ambil Okey, Aiman Syukur awak callkan Syifa, tak apa dekat kan? Maklumkan pada Syifa Terima Okey. kasih Ain Terima kasih ibu ayah Ain Okey, okey, baik. So, hari ni kita nak belajar tajuk kemahiran baru iaitu celik kewangan di tahun 5. Bila cikgu tengok tajuk ni, okey, celik kewangan ni akan menceritakan tentang faedah. Faedah ni, cikgu, sebelum ini pun tajuk ni awak adalah batch KSSR zaman yang kedua KSSR Tajuk ni tak berubah, masih di tahun 5 lagi. Abang-abang kakak awak yang tahun 6 dan yang ke depan tu pun masa belajar tajuk ni pun di tahun 5 juga. So betul lah tajuk ni memang diajar di tahun 5, tak boleh diturunkan lagi. Sebab tajuk ni maksudnya memang di aras tahun 5 yang sesuai untuk diajar. Bermaksud agak berat lah tajuk ni. Okey, macam mana berat dia? Dia tak berat sangat, bukanlah masuk susah. Apa yang cikgu nak cerita pada awak, kena faham apa itu celik kewangan ni, pelaburan ni daripada awal. Cikgu akan terangkan daripada awal. Tapi kemahiran yang terlibat nanti ialah kemahiran mencari peratus, tukar kepada bilangan yang kita belajar. Bilangan, tukar kepada peratus. Dia akan melibatkan kemahiran-kemahiran tu saja yang kita dah belajar. Tapi sebelum kita buat kemahiran tu, kita kena faham dulu macam mana proses pelaburan itu berlaku. Okey. Dan setiap tahun daripada 2016 Cikgu Saimi ajar tajuk ni, murid-murid akan sangat suka tajuk ni. Selepas dia faham bagaimana tajuk ini berkait dengan kehidupan seharian. Okey, so kita tengok sama-sama. Boleh? Sedia? Ya. Okey, kita tengok gambar ni Kita tengok gambar ni cikgu bimbing untuk awak faham. Okey, simpan dan labur. Okey. Wah, banyaknya duit abang. Yana pun nak kira lah. Okey. Dia orang kira duit duit raya simpan dah bertahun-tahun. Okey, bolehkah tuan bantu akaun apa yang sesuai untuk anak-anak saya? Ada akaun simpanan dan ada akaun pelaburan, Cik. Okey, apa itu akaun simpanan? Akaun simpanan, wang yang boleh disimpan atau dimasukkan. Wang juga boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Wang permulaan simpanan rendah. Dapat faedah. Dapat juga faedah. Apa itu faedah Kalau mak ayah kita cakap dividen. Nanti awak boleh tanya mak ayah awak, macam mana tu dividen? Boleh tanya. Okey, apa itu maksud dividen? Boleh tanya dia orang. Okey, ibu ayah kita ni biasa sebut faedah ni sebagai dividen. Cuba tanya dia orang dividen tu apa. So awak boleh dapat ilmu juga ringkas daripada ibu ayah apa itu dividen. Okey, kadar faedah ataupun kadar dividen yang untuk akaun simpanan ni sangat-sangat rendah. 1% hingga 2% setahun. Okey, cikgu ceritakan sikit situasi Cikgu Saimi. Cikgu Saimi pada bulan sebelum PKP, Cikgu Saimi sempat membuka akaun bank Islam. Okey, akaun biasa, akaun simpanan. Maksudnya cikgu boleh simpan duit, lepas tu cikgu boleh ambil keluar bila-bila masa. Cikgu masukkan lebih kurang dalam RM1,000 genap. Okey, RM1,000 genap. Cikgu tak ada buat tambah duit lagi pun dan cikgu tak ada keluarkan duit. Pada masa cikgu perlukan duit, cikgu pergi cucuk kad cikgu dan cikgu semak ada 1026 sen. Ni cikgu cerita Ada 1026 sen. Akaun simpanan tadi cikgu simpan 1000, tiba-tiba ada 1026 sen. Siapa yang masukkan 26 sen? Murid-murid, 26 sen tadi itulah yang kita sebut sebagai faedah ataupun dividen. Cikgu, dia datang daripada mana? Dia datang daripada bank. Bank yang bagi kita.
Cikgu, kenapa dia bagi cikgu free-free 26 sen? Sikit je tu. Sikit pun 26 sen orang bagi juga, betul tak? Ada awak jalan-jalan dekat Serun 3 orang bagi, nah 26 sen. Ada bagi tak? Pernah tak? Tak ada kan? Jadi, itulah bank. Okey, walaupun kita simpan 1,000 dan kita tak keluarkan dalam jangka masa tertentu. Dan Cikgu Suhaimi hampir 2 minggu selepas Cikgu Suhaimi masukkan tu, dalam lebih kurang masa 2 minggu sahaja. 2 minggu ke 3 minggu maksudnya lebih kurang sebulan Cikgu Suhaimi tak keluarkan duit 1,000 tu. Tiba-tiba duit tu dia bertambah 26 sen. 26 sen. Sikit je dia tambah. Okey. Daripada mana? Bank yang bagi. Kenapa bank bagi? Mungkin bank ada keuntungan daripada duit Cikgu Suhaimi simpan itu 1,000 tu. So dia bagi 26 sen. Itu dipanggil 26 sen tu bukan Cikgu Suhaimi punya, Cikgu Suhaimi masukkan. Tapi dia tetap jadi hak milik Cikgu Suhaimi. Sebab dia dah dimasukkan dalam akaun Cikgu Suhaimi 26 sen tu. Tapi bukan datang daripada Cikgu Suhaimi, bank yang bagi. Itulah 26 sen tu, itulah yang disebut sebagai faedah daripada simpanan Cikgu Suhaimi tadi. Boleh faham tak sekarang sedikit apa itu dividen, faedah? Faham situasi dia? Okey, baik. Baik. Simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Okey, itulah wang dimasuk simpanan, okey? Ayah, kami dah kira duit raya dan duit tabung. Kami nak simpan lah. Okey, esok kita sama-sama ke bank ya. Simpan di bank lebih selamat dan akan mendapat faedah. Faedah macam mana tadi? Macam Cikgu Suhaimi tadi lah. Masuk 1,000 dapat 26 sen dalam masa sebulan. Murid-murid, cuba bayangkan kalau orang kaya dia ada 1 juta ringgit. Dia simpan dalam bank dalam masa sebulan. Agak-agak dia dapat 26 sen juga tak? Mungkin bertambah. Habis dia dapat berapa? Lebih. Kenapa dia lebih? Kenapa Cikgu Suhaimi dapat 26 sen je? Sebab dia masuk Ya. banyak. Jadi awak dah nampak. Lagi banyak orang masukkan duit dalam akaun simpanan atau pelaburan, lagi banyak bank akan bagi dia. Sebab duit yang kita masukkan tadi tu, bank akan buat proses, buat pelaburan perniagaan, saham dan sebagainya. Tapi duit kita tak hilang. Duit kita tu tak hilang. Bank gunakan untuk proses bank sendirilah untuk cari keuntungan. Bayangkan situasi Cikgu Suhaimi hanya masuk 1,000 dapat 26 sen. Jadi kalau sejuta mesti lagi banyak betul. Mungkin 26, mungkin RM2.60, mungkin RM26, lebih kurang macam gitulah kan. Kalau RM2.60 pun kira banyak. Kenapa? Pernah tak kita jalan-jalan dekat Tanjung tengah main bubble, orang bagi RM2.60? Tak ada kan? Kan jarang kan? Mungkin tak ada. Jadi kalau kita masuk dekat bank, ada faedah yang kita dapat. Itulah dipanggil sebagai faedah. Okey. Ibu, saya nak buka akaun pelaburan lah. Adik dia kata pula, adik perempuan dia, saya nak buka akaun simpanan je lah. Apa beza antara dua akaun ini, tuan? Okey, tadi simpanan dia dah terangkan. Okey, kita tengok pelaburan pula. Pelaburan, wang, okey, tengok dalam kad yang dia pegang tu Awak boleh tengok buku teks awak jika tak jelas di skrin. Okey, buku teks awak ada Buku surat apa? 105. Wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Kalau pelaburan ni, cikgu cakap, okey, tuan pegawai bank, saya nak buka akaun pelaburan. Cik ada berapa? Saya ada 2,000. Okey, cik boleh masukkan ke dalam akaun pelaburan. Tapi cik tak dibenarkan dikeluarkan duit tu sesuka hati. Kalau cik ambil program yang saya syorkan ini, selepas 3 tahun baru boleh cik keluarkan. Itu dipanggil akaun pelaburan. Maksudnya kita labur ada syarat tempoh. Berapa tahun? 3 tahun. Katalah 3 tahun ataupun 5 tahun ataupun 10. Okey, cik masukkan berapa ribu? 10,000. Tapi syaratnya selepas 5 tahun baru boleh cik ambil. Itu dipanggil pakai akaun pelaburan. Kita tak boleh ambil keluar sesuka hati. Tambah lagi tak apa. Tapi jangan ambil. Itu pelaburan. Nak tambah lagi, bank lagi suka. Tapi selepas 5 tahun, cukup tempoh matang. Dipanggil dalam sistem bank dipanggil tempoh matang. Maksudnya, dalam perjanjian kita kata 5 tahun, lepas 5 tahun tu dah boleh ambil. Itu panggil tempoh matang. Okey. Untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Itu yang panggil sebagai faedah tu. Untung diberikan sebagai dividen ataupun bonus. Okey, untung tu dipanggil sebagai dividen ataupun bonus lah. Okey. Kadar untung akaun pelaburan ni tinggi. Biasanya lebih daripada 2% tahun. Dia lebih
Mana-mana bank kalau akaun pelaburan, biasanya dia punya peratus tu lebih besar. Kat sini kita dah nak mula masuk pasal peratus ni. Cikgu, kenapa ada tulis peratus? Nanti kita akan tengok macam mana peratus dikaitkan dalam sistem akaun wang pelaburan ataupun wang simpanan. Okey, nanti aku akan tunjukkan. Okey, baik. So, itu sedikit tentang simpanan dan pelaburan. Okey, jelas Okay? Yes. Sebab tu cikgu kata tajuk ni berat. Bukanlah susah, berat. Tapi maksud berat tu ialah dia mesti faham daripada awal. So awak kena follow. Jadi bagi murid-murid yang join ni, Alhamdulillah. Yang tak join akan tengok rakaman, pastikan dengar dengan teliti, perhatikan dengan jelas buku teks ataupun skrin handphone masa awak tengok video rakaman ni. Okay. Terus masuk tajuk dia. Faedah mudah dan faedah compound. Dan yang ini kita nak belajar. Dividen mudah ataupun dividen compound. Ataupun maksud lain, bonus mudah ataupun bonus compound. Apa pula tu? Faedah ni tadi bonus lah, untung. Okey, ataupun bahasa mudahnya untung. Faham tak? Macam Cikgu Zaimi, masuk 1,000 tiba-tiba ada 26 sen. Untung lah tu, 26 sen tu untung. 1,000 tu untung tak? Duit untung ke tak 1,000 tu? Kalau 1,000, macam Cikgu Zaimi masukkan 1,000. 1,000 tu bukan untung, 1,000 tu duit kita. Yang untung mana? 26 sen tadi tu. Kenapa dikira sebagai untung? Sebab bank yang bagi, jadi kita untung lah. Kita tak payah susah-susah cari bank yang bagi. Tapi 1,000 tu kita bukan punya keuntungan. Itu duit asal kita. Boleh faham? Boleh. Faham. Boleh. Okay, nak faham situasi yang Cikgu Zaimi kita setiap Cikgu Zaimi kita tadi tu amat penting. Baik, Ibu. Kenapa nilai faedah ini berbeza? Okay, biasa memang macam gitu. Okay, mana-mana bank akan bagi. Yelah, kita ada bank banyak. Kalau bank bagi keuntungan sama je, orang nak masuk bank mana-mana tak kisah. Tapi sebab tu ada bank yang rendah, ada bank yang tinggi. Kenapa bank tu bagi tinggi? Kenapa bank tu ada setengah bank bagi tinggi? Sebab dia nak ajak awak melabur dekat bank dia. Bank tu rendah, malaslah nak pergi sana. Lepas tu tahun depan pula bank yang kita labur tadi dah jadi rendah. Bank yang kita tak labur tu jadi tinggi. Sebab apa? Alamak, tahun ni orang tak ramai labur kat aku lah. Aku naikkan sikit lah untung tu, peratus untung tu, peratus dividen tu, peratus faedah tu aku naikkan sikit. Supaya orang yang kat bank sana tu lari kat bank aku. Macam gitu maksud dia. Okay, baik. Baik, sekarang ni kita nak masuk dah ni. Cuba tengok mak dia cakap apa tu. Nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah. Nilai pada tahun pertama ataupun bonus yang kita dapat pada tahun pertama itu dipanggil sebagai faedah mudah. Apabila wang simpanan tidak dikeluarkan pada tahun pertama, faedah compound pula diberikan pada tahun kedua. Okey, kita tengok cikgu terangkan. Baik Cikgu terangkan. Sekarang cikgu nak terangkan tentang faedah mudah dan faedah compound. Okey, sila perhatikan betul-betul. Awak sekarang perlu faham situasi dulu. Okey, apa maksud faedah mudah, apa maksud faedah compound. Tadi cikgu dah terangkan kan macam mana wujudnya faedah tu kan? Macam cikgu Saimi tadi 1,000 tiba-tiba ada 26 sen. 26 sen tu kita panggil sebagai untung, dividen, bonus, faedah. Okey. Sekarang ni kita nak kenal pula ni dia. Faedah mudah, faedah mudah, faedah compound. Apa dia faedah mudah? Ni. Apa dia faedah mudah? Oh lama tak cantik je bumi pula. Sekejap ni. Apa dia faedah mudah? Okey. Apa dia faedah compound? Ni yang kita nak study ni. So perhatikan betul-betul. Faedah tu dividen lah, dividen bonus untung tadi Baik. Situasinya seperti ini. Tahun yang pertama. Katalah tahun 2021. 2021. Okey, masa awal-awal tahun tu, 1 bulan 1 dalam akaun cikgu dah ada 2,000 dah. Okey, kadar faedah 1.8% daripada bank yang cikgu labur tu. Okey. Cikgu biarkan duit tu sampai setahun, sampai hujung tahun cikgu saya minta keluarkan. Bank kata, awak ni setia dengan saya, awak tak keluarkan duit tu pun. Macam cikgu saya minta duit 1,000 tu, cikgu saya minta keluarkan sebulan, dapat 26 sen. Yang ini dia masukkan 2,000, kadar faedahnya 1.8%. Nanti cikgu terangkan apa maksud 1.8% ni. Tiba-tiba, hujung tahun tu, duit awak jadi ni. Duit awak jadi ni. 2,036. Sama tak macam situasi cikgu saya tadi? 1,026 sen. Betul tak? Yang ini 2,036.
Macam mana datang 36 ni? Ni dia. Yang ni dia. RM36 ni. Cikgu nak tanya, RM36 ni datang daripada mana? Bank. Bank bagi. Kenapa bank bagi? Bank. Sebab awak tak ada buat proses keluar masuk, ambil pulang balik ke apa, tak ada. Awak biarkan duit RM2,000 tu diam-diam awak pejam mata. Tiba-tiba awak pergi cek hujung tahun, ada RM2,036 dah. Seronok dapat RM36 kan? Betul tak? Free-free je, senang-senang je dapat. Betul tak? Murid-murid. Murid-murid. Yang RM36 ini, ini dia sebagai faedah mudah. Apa dia? Faedah mudah. Faedah mudah. Okey. Faedah mudah. Okey, faedah mudah. Cikgu terangkan mana buku dia. Okey. Ni awak nampak tak ni? Cikgu terpotong pula dia punya gambar. Tak apa, cikgu tunjukkan pada awak. Ni cikgu bulatkan ni. Faedah mudah tahun pertama. Nampak tak cikgu bulatkan tu? Nampak Cikgu, bahasa mudahnya apa? Faedah mudah ni ialah keuntungan, dividen ataupun bonus yang kita dapat masa tahun pertama. Masa tahun 2021 ni saya simpan sampai hujung tahun, tiba-tiba hujung tahun tu nak masuk tahun baru tu, tengok ada RM36. RM36 yang kali pertama kita dapat tu, itu dipanggil sebagai faedah mudah tahun pertama. Tahun pertama dia panggil sebagai faedah apa? Faedah mudah. Faedah mudah. Jelas tak situasi ni? Jelas. Okey, baik. Okey, Cikgu Suhaimi pun tengok RM2,036 ada. Cikgu Suhaimi pun tak keluarkan. Cikgu Suhaimi biarkan. Duit ni Cikgu Suhaimi biarkan. Masuk tahun 2022. Daripada awal tahun sampai hujung tahun, Cikgu Suhaimi biarkan RM2,036 ini. Okey? Boleh? Cikgu Suhaimi biarkan. Bank tu tengok Cikgu Suhaimi punya akaun. Orang ni tak keluarkan lagi RM2,036. Dia pun kata, wah, orang ni masih setia bersamaku. Dia kata kan. Bank pun kata, saya bagi lagi lah keuntungan pada awak dengan peratus yang sama. 1.8%. 1.8%. Okey. Dan Cikgu Suhaimi dapat faedah lagi, dividen lagi. Tahun 2022 dapat RM36.65. Ada sen pula. RM36 sama yang tahun lepas tapi ada lebih sikit, RM36.25. Jadi sekarang duit Cikgu Suhaimi jadi berapa ni? Tengok yang kat tanda right tu. Jadi berapa tu? RM2,072.65. RM2,072.65. Macam mana boleh jadi RM2,072.65 tu? Mana tambah dengan duit mana? RM2,036. Yelah, kan nilai perak. RM2,036 tambah dengan RM36.65. Ya, betul. Ya, betul. Okey, betul, tahniah murid-murid. Ya. Okey. Alamak, tak boleh pula. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Boleh tak saya keluar sebab saya ada Google Meet pendidikan Islam setiap hari Rabu. Okey. Okey, baik. Nanti tengok rakaman Boleh tengok rakaman. Okey, terima kasih. Baik. Okey. Sifar tambah 5, 5. Sifar tambah 6, 6. 6 tambah 6, 12. 6 tak 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7. Sifar 2. Nampak tak tu? Sama tak? RM2,072.65. Nampak tak? Jadi awak kena faham tu. 2036 yang tahun lepas tu, duit tu kita tak ambil, kita dapat dividen lagi. Murid-murid, pada tahun kedua, yang RM36.65 tu dipanggil sebagai faedah compound tahun kedua. Start tahun kedua, kita dapat lagi dividen untung bonus tu, dia panggil sebagai apa? Faedah compound tahun Dua. Tahun kedua. Faham atau tidak? Tahun kedua. Faham. Murid-murid, cuba tengok yang cikgu bulatkan warna merah ini. Cuba murid-murid tengok yang cikgu bulatkan warna merah ini, ya Cik Ri. Okey. Nampak tak cikgu bulatkan yang warna merah tu? Berapa ringgit dia dapat tu?
Nampak. RM37, 31 sen. RM37, 31 sen. Tahun berapa dia dapat tu? Tahun ketiga, betul? Betul tak? Betul. Murid-murid, dia tak keluarkan lagi duit yang tahun dia dapat ni. Dia biar dekat tahun ketiga. Sampai hujung tahun dia biarkan lagi. Dapat lagi dengan peratus yang sama. 1.8%. Bank bagi lagi. Duit lagi. RM37.31. So sekarang duit tahun ketiga dia jadi berapa tu? RM2.109.96. Murid-murid, yang cikgu bulatkan warna merah ini tadi. Okey, yang warna ungu tadi ni. Yang warna ungu tadi ni. Kan? Faedah kompaun tahun kedua. Yang cikgu bulatkan warna merah ini dipanggil sebagai apa? Faedah kompaun. Tahun ketiga. Boleh tak murid-murid? Jelas tak? Jelas. Boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi murid-murid faham. Okey, tahun pertama kita dapat bonus dipanggil sebagai apa tu? Dapat bonus dividen tahun pertama dipanggil apa benda tu? Faedah mudah. Faedah mudah tahun pertama. Okey, kita biarkan lagi duit. Tahun kedua pun kita dapat dividen bonus untung. Dipanggil apa tu? Faedah Faedah kompaun tahun kedua. Mesti sebut tahun kedua. Cikgu tak keluarkan lagi, cikgu simpan lagi tahun ketiga. Cikgu dapat RM37, 31 sen. Dipanggil apa tu? Faedah kompaun tahun ketiga. Jadi awak dah faham dalam pelaburan kita dapat faedah, dapat untung dividen bonus tadi kan? Ada tahun pertama dipanggil faedah mudah, tahun kedua dipanggil faedah kompaun tahun kedua, tahun ketiga dapat lagi dipanggil faedah kompaun tahun ketiga. Cikgu kalau biarkan lagi, tahun keempat dapat lagi. Dia panggil tahun keempat dia panggil apa nanti? Faedah kompaun tahun keempat. Faedah kompaun tahun keempat. Kalau simpan lagi tahun kelima, dapat lagi dividen bonus dipanggil apa? Faedah kompaun tahun kelima. Cikgu, faedah mudah disebut sekali je kat tahun pertama. Tahun yang seterusnya dia dapat faedah compound. Tapi ikut tahun. Faham atau tidak? Faham. Baik. Aminah ada Aminah Ada cikgu. Aminah, nanti buku awak nanti ibu ayah Ain akan hantarkan Sorry dia akan pergi rumah awak Cikgu letak kat sana, cikgu terlupa awak duduk kat sebelum panggung kan. Sorry nanti ambil buku nanti ibu ayah minta tolong ibu ayah Ain hantarkan. Terima kasih Ain Sama. Okey Ain. Okey, selamat hari raya Ain Terima kasih hantarkan. Okey, baik, boleh sambung? Boleh kita hantar? Boleh kita hantar pula. Aduh, hai. Semalam cikgu ajar tambah pecahan tak sama penyebut. Jadi bila tak sama penyebut, kita buat GST. Ingat lagi tak GST? Gandaan sepunya terkecil. Ingat. Dekat bawah dia tu nombor 3 dengan nombor 6. Jadi kena buat sifir 3 dengan sifir 6 lah kan. Tapi pecahan pertama tu 2/3. Cikgu syok sambil tengok lori dekat depan ni tengah isi durian, ambil punggah durian, bau durian buaya king. Yang ni baik durian baik punya. Buaya king ni. Sampai cikgu tersasul, patutnya buat sifir 3 dengan sifir 6, cikgu buat sifir 2 dengan 3. Ini pun dah tersasul lagi dah ni. Nak pergi hantar pula dah. Aduh lah. Ni satu lori lagi pula masuk ni. 2 tingkat dia punya buah durian ni, bakul warna hitam. Aduh lah hai. Hari tu cikgu beli yang durian Cik Ayu tu. Bukan buaya king lagi. Gajah king punya rasa. Memang cikgu dapat 15 biji. Semua baik Alhamdulillah boleh beli dengan Cik Ayu Okey lah, harga pun berpatutan. Ni kalau yang depan cikgu ni, yang depan sekolah kita ni kalau beli ni, kalau tak ada 3 juta jangan cerita ni. Ni satu lori ni 3 juta durian dia ni. Baik-baik bau durian dia apa. Bulu hidung cikgu sampai gugur-gugur ni bau. Wangi sangat Okey, boleh kita sambung Faham situasi pelaburan? Boleh Faham Faham. Okey, baik. Baik murid-murid. Sekarang ni tengok yang cikgu bulatkan berwarna oranye dekat skrin. Nampak tak? Nampak.
Murid-murid, sekarang cikgu nak tunjukkan kepada awak macam mana yang berwarna hijau ni boleh keluar. Ini peratus kan? Ini jadi nilai wang kan? Betul tak? Betul. Sekarang kita okey, sekarang cikgu nak tunjukkan kepada awak satu kemahiran penting dalam tajuk ini. Daripada nilai peratus kita nak tukarkan kepada nilai wang. Jadi awak faham apa yang cikgu nak tunjukkan sekarang? Daripada nilai peratus yang diberikan oleh pihak bank, cikgu 1.8 ni kenapa boleh berubah-ubah tak? Boleh lah macam cikgu cakap tadi, ikut pada bank. Kalau bank ni bagi 1.8, bank lain mungkin bagi lebih. Bank ada lagi bank bagi lagi kurang. Ikut pada bank, okey? So tak semesti 1.8 ni, benda ni berubah, peratus ni. Okey, awak boleh tanya ibu ayah awak. Ibu ayah awak mesti dah mahir. Ada yang simpan duit dalam pelaburan, dia tahu. Okey, baik. So sekarang ni cikgu nak bimbing awak, cikgu nak ceritakan kepada awak, bukan durian buaya king, cikgu nak cerita benda ni. Apa dia ni? Peratus ditukarkan kepada nilai wang. Sedia atau tidak? Sedia. Baik. Kalau sedia, tunggu sekejap. Okey. Sekejap Cikgu nak select balik benda ni. Minggu depan kalau tak ada apa-apa lagi, rasanya macam nak order lagi. Ada tak lagi durian? Agak-agak ada lagi tak durian Cik Ayu hari ni? Ada Ada. Tak ada lah lagi. Ada. Tak tahu minggu depan boleh belilah. Okey, baik. Baik, murid-murid. Cikgu tadi dah cakap pada awak, cikgu nak tunjukkan kepada awak bagaimana 1.8%, 1.8% ni boleh jadi RM36. Bagaimana 1.8% boleh jadi RM36.65. Bagaimana 1.8% boleh jadi RM37.31. Baik, murid-murid. Yang pertama ni, murid-murid sila perhatikan jalan kira dia yang Cikgu Suhaimi nak tunjukkan. Perhatikan dengan teliti. Sebab yang faedah mudah tahun pertama Cikgu Suhaimi tunjukkan. Tapi faedah compound tahun kedua, yang RM36.65 ni, cikgu nak murid-murid yang cari sendiri jalan kira dia nanti. Okey? So, cikgu tunjukkan dulu. Baik, macam mana nak dapatkan 36% ini? Bagaimana nak dapatkan 36% ini? Okey? 1.8% ialah per 100. Itu kita kena tahu. Simbol peratus itu sebenarnya adalah singkatan daripada perkataan asalnya ialah per 100. So 1.8% kita boleh tukarkan jadi kepada 1.8 per 100. Darabkan dengan wang yang kita laburkan mula-mula tadi. Berapa? 2,000. Boleh? Jelas tak yang tu? Jelas. Langkah pertama, apa saya kena buat? Kalau dapat pecahan macam ni, awak cikgu pernah ajar ni, kalau langkah pertama, nombor tak ada pecahan. Mana boleh potong dulu, sabar dulu. Langkah pertama, apa kita kena buat? Kena letak satu. Siapa yang kena buat? Per dengan Satu. Okey, kemudian apa kena buat? Atas. Okey, baik. Sekarang awak darabkan. Atas tu. 2,000 darab 1.8. Ingat lagi tak kalau darab perpuluhan? Kena sebut-sebut titik perpuluhan dulu tak? Tak apa? Tak payah. Darab dulu sampai habis. Titik perpuluhan nanti di hujungnya kita masukkan. Betul tak? Okey, darabkan sekarang. Cikgu nak tengok. Sambil awak buat ketat kat kertas, awak buat. Sambil kita buat sama-sama. Cikgu dah tunjukkan sedikit. Okey, 2,000 darab 1.8. Dapat berapa? Jawapan dia 36,000, cikgu. Berapa dapat? Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. 8 darab sifar. 8 darab 2, 16. 1 darab sifar. 1 darab sifar. 1 darab 2, 2. Betul? Okey,
Okey, kita tambahkan betul. Sifar, 6, 1 tambah 2, 3. Okey, murid-murid dapat 36,000 betul? Betul tak? Tapi tak selesai lagi tu murid-murid. Bila kita darab perpuluhan, kita darabkan sampai selesai dulu dapat 36,000. Baru kita tengok balik soalan kita. Cuba tengok kat soalan kita. Ada tak titik perpuluhan? Betul. Ada. Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Okey, kita keluarkan ke belakang. Berapa kali dia lompat kalau kita buang ke belakang? 1 kali. Bermaksud dia ada 1 TP. Apa? Dia ada 1 TP. TP tu apa? 1 tempat perpuluhan. Jadi kita kena masukkan balik dekat jawapan. Wajib. Jadi so sekarang tinggal berapa ni? 3,600? Pos. 3,600 betul? 600. Tinggal 3,600. Jadi kita tulis kat sini 3,600. Okey? Sekejap. Okey, kita tulis ni. Atas darab atas dapat 3,600. Per darab per lah. 100 bawah darab bawah. 100 darab 1. 100. Murid-murid yang cikgu kasihi, yang cikgu lempangi. Tak nak lempang anak orang pula. Apa benda cikgu Suhaimi ni? Tak baik, dosa. Okey, baik. Murid-murid, 100 darab 1 ini adalah yang pas. Sebab tu cikgu saja buat kelakar-kelakar tu. Sebab cikgu nak tarik perhatian awak. Murid-murid yang cikgu sayangi pula. Okey. Murid-murid yang cikgu sayang, cikgu kasihi. Murid-murid, inilah yang selalu menjadi murid penyebab murid salah dalam jalan kira. Tiap-tiap tahun Cikgu Suhaimi akan jumpa masalah ni. Apa dia? Murid-murid bila dah selesaikan dapat yang 3,600 ni, dah masukkan titik perpuluhan balik, dah betul dah, dah cantik. Murid-murid terlupa nak darabkan yang bawah ni. Dia kena buat per dulu. Yang ini murid selalu lupa. So sekarang ingat sampai bila-bila Cikgu Suhaimi cakap benda ni. Ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila-bila. Jangan terlupa ni. Bila teringat di bawah, ini Cikgu Suhaimi pernah ajar. Jangan lupa. Doakan Cikgu Suhaimi murah rezeki, sihat sekeluarga dan sedekahkan Al-Fatihah. Nama Cikgu Suhaimi. Okey, boleh tak? Boleh. Sebab Cikgu Suhaimi dah pesan ni. Jangan lupa darab yang bawah ni. Jangan lupa. Inilah yang selalu murid cuai. Dia dah syok dapat yang atas, yang bawah ni dia lupa darab. Jadi kita kena darabkan 100 darab 1 dapat 100. So sekarang ni kita jadi berapa? Cikgu buat kat sini 3,600 per 100. Murid-murid, kalau macam gini Cikgu Suhaimi ajar apa? Boleh guna teknik apa ni? Potong. Boleh guna teknik potong. Kenapa boleh guna teknik potong? Sebab dia tak ada titik sen belakang dia. Kalau titik sen belakang ni tak boleh potong macam gini dia tak boleh. Jangan awak pandai-pandai. Kalau dia macam gini saja boleh potong. Potong satu bawah, potong satu atas sebab titik sen tak ada. Kalau dia ada titik sen macam gini, sifar 5 ataupun awak dapat macam gini. Cikgu terangkan ni, tengok betul-betul. 1 sifar per 100. Kalau dia titik sen, awak tak boleh potong ni. Ni salah. Ini pun salah. Kalau macam ni awak potong ni, tak boleh. Faham atau tidak? Nampak tak cikgu tunjukkan tu? Yang tak boleh potong. Yang boleh potong, dia kalau macam gini. Apabila dia macam gini. Okey, 3,600 per 100. Macam gini kita boleh potong. Potong satu bawah, potong sifar satu atas. Potong satu bawah, potong satu atas. So kita dapat apa tu? 36 per 1. Murid-murid, 36 per 1 sama dengan berapa sebenarnya? 36. Ya, RM RM36. Sama tak dengan yang kita kira ni? Sama. Nampak tak? Okey, cikgu ulang balik. Daripada 1,8% tadi, kita darabkan dengan wang pelaburan asal. 1,8% kita tukarkan per 100. 2,000 per dengan 1. Atas, darab atas. Bawah, darab bawah. Buat satu-satu asing, buat dekat jalan kira lain. Jadikan 3,600 per 100. Lepas tu kita zakkan ke sini. Tu dia. Kita jadikan dia dalam bentuk per. Kalau dia sifar dekat sifar belakang, kita boleh guna teknik potong. Bila 36 dapat 36 per 1. 36 per 1 itu sama dengan 36. Boleh ke tidak? Boleh. Okey, murid-murid, sebelum tu juga cikgu nak terangkan juga kenapa kita boleh gunakan teknik potong. Kalau kita tak guna teknik potong, murid-murid, 3,600 per tu operasi apa? Per tu. Siapa masih ingat? Bahagi, betul. Bahagi 100, betul. Cikgu Suhaimi pernah pesan, kalau bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1,000, tak payah buat bentuk lazim. Kita gunakan teknik gerakan. Bahagi gerak ke mana? Bahagi gerak ke belakang. Buat anak panah gerak ke belakang. Cikgu, nombor 3,600 ni ada titik perpuluhan tak? Tak ada. Kalau tak ada, dekat mana? Dekat belakang. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Masih ingat atau tidak? Ingat. 100 ada berapa sifar? 100 ada 2 sifar. Bermaksud apa? 2 kali lompat. 1,
2. Titik perpuluhan berada kat sini. Jadi sama dengan berapa? 36 perpuluhan sifar-sifar. Murid-murid, 36 perpuluhan sifar-sifar ialah sama dengan berapa? RM36. 36 jugalah. Murid-murid, kalau murid-murid nak buat gunakan teknik gerakan pun boleh, nak buat guna teknik potong pun boleh. Faham atau tidak? Faham. Hasilnya sama juga, RM36. Faham tak? Faham. Jadi sekarang tolong cikgu, bagaimana nak dapatkan yang ini dia ni. Ini dia bang ni. Ni. Cikgu bulatkan warna biru tu apa tu? Nilainya tu. Cepat, ada lagi 10 minit je ni. RM36.55. Okey, macam mana nak keluarkan nilai RM36.65 tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana jalan kira dia? Mula-mula ambil apa? Nilai faedah. Kadar faedah 1.8% perkan dengan 100, betul? Betul. Betul. Tulis sekarang 1.8 per 100. Tulis sekarang. Dah tulis belum? Dah. Okey, darab. Okey, tulis darab. Darab. Durian masuk lagi. Lori kepala merah pula. Tadi lori kepala putih. Aduh, mak ai. Banyak betul Burger King Belemang ni. Ni tak tahu bau apa pula ni Yang tadi bau kentut. Yang ni tak tahu bau apa ni. Aduh, lahai. Macam-macam durian ni. Apa je saya minum durian bau kentut. Gurau je. Okey, dah belum? Dah belum? Dah. Aduh lah, ya Allah. Banyaknya durian. Subhanahu wa ta'ala. Dah. Okey. Dah. Okey, dah belum? Okey, nak darabkan dengan berapa? Janganlah marah. Okey, darab dengan berapa? Okey, nak darabkan dengan berapa? Cikgu nak tanya, darabkan dengan berapa pula? Nak dapatkan faedah kompaun tahun kedua. 1.8 per 100 darab dengan berapa? Tadi kita darab dengan 2,000. Sekarang nak darab dengan berapa? 2036. Kenapa tak darab dengan 2,000? Sebab 2000 tu nilai tahun pertama. Nilai tahun pertama masa belum dapat RM36, betul tak? Jadi murid-murid, betul apa yang Ain kata. Sekarang kena darabkan dengan RM2,036 sebab tahun kedua duit kita dah jadi RM2,036 pada hujung tahun. So darabkan dengan RM2,036, perkan dengan 1, atas darab atas, bawah darab bawah, perkan kemudian bahagikan. Carikan sekarang, boleh ke tidak? Boleh, cikgu. Okey, kirakan sekarang. Murid-murid mesti rasa dengan jari, mesti rasa dengan mata, mesti rasa dengan minda dan otak murid-murid. Kalau murid-murid sekadar tunggu kawan lain mengira dan sebut, ianya akan jadi ilmu. Itu yang Cikgu Saimi boleh cakap dalam tajuk faedah kompaun, faedah mudah, tajuk pelaburan simpanan ni. Okey, setiap tahun Cikgu Saimi ajar, ada murid yang tak nak kira. Bila dia tak nak kira, dia tak akan dapat sampai bila-bila. Nak dapat, dia mesti kira dengan jari sendiri. So, sekarang kena kira. Cikgu nak cuba boleh? Nanti dulu. Dapat sama tak RM36.65? Dapat tak samain? Tak sama. Kalau tak sama, salah tu. Dia mesti sama. Cuba kat mana Ain tersilap kira tu. Check balik.
Hello semua. Senyap je. Syok mengira ke? Kat mana? Cikgu tak dapat. Tak dapat. Okey, yang lain? 30 apa ni? Apa ni? 30,628. Okey, baik. Yang lain? Okey, ada tak yang dapat? Macam senyap je ni. Ke tengah cuba mengira lagi? Tengah cuba mengira lagi. Okey, tak apa. Sekejap cikgu guna bomoh cikgu Bomoh cikgu biasa ni power ni. Tekan-tekan je keluar. Bomoh cikgu dapat. Okey, baik. Tak apa. Maksudnya benda ni betul. Okey, baik. Nak tengok tak macam mana cikgu kira? Siapa nak tengok angkat tangan? Saya. Ya. Saya. Okey, baik. Siapa nak tengok? Boleh. Air kopi. Satu, kopi O satu. Baru cikgu tunjukkan. Okey, tak apa. Dah siap datanglah. Okey. Apa ni, masa kita dah nak habis, jangan risau. Cikgu kelas seterusnya 10.30. Cikgu kat sekolah ni tak ada buat apa. Kita lebihkan drag masa sikit, tak apa. Okey, baik. So, tadi berapa tadi? 1.8%, betul? 1.8%, 1.8%. Darab dengan berapa tadi? 2036, betul? Sama dengan, betul tak? Betul. Okey, cikgu kenapa darab dengan 2036? Duit kita dah bertambah Ingat, duit kita pada tahun kedua tu dah bertambah sebab tahun pertama kita bank dah bagi untung. Jadi langkah pertama macam biasa per dengan 1. Okey, atas darab atas. Atas darab ke atas. Jadi 2036 darab 1.8. Okey, tengok pada skrin handphone masing-masing. Sedia? Dia. Okey, 8 darab 6 48. Okey. Okey, tambah berapa? Tambah 4, betul? 8 darab 3 24. 24 tambah 4 28. 8 darab sifar tambah 2 2. 8 darab 2 8 darab 2 16, betul? 16. Okey, 1 darab 6 1 darab 6 1 darab 3 1 darab sifar Sifar. 1 darab 2. 2. Okey, jadi sekarang kita boleh Tambah. boleh tambahkan. Okey, tambahkan, kita garis Okey, kita tambahkan, boleh? 8 tambah tak ada apa-apa, 8. 8 tambah 6 14. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6. 6 tambah sifar 6. 6. 1 tambah 2 3. 3. Okey, baik.
Jadi murid-murid sekarang ni tengok. Okey, tengok bila kita darab perpuluhan, kita darab dulu sampai sudah. Kemudian sekarang kita tengok pada soalan kita. Soalan kita ada titik perpuluhan tak? Ya. Ada. Okey, berapa kali kita boleh keluarkan tu? Satu. Satu. Yang atas ada titik perpuluhan tak? Tak ada. Tak ada. Murid-murid, tapi kena ingat. Kalau yang atas ada titik perpuluhan juga, kena kira tak kalau yang atas ada? Kena. Wajibul gunnah. Wajib juga kira. Tapi dalam soalan kita yang bawah je ada. Jadi kita kira yang bawah. Jadi kita ada satu TP. TP tu apa? Tempat Perpuluhan. Jadi bila ada satu TP dekat jawapan, kita kena masukkan balik. So dapat berapa sekarang jawapan kita? 3, 6, 6, 4, perpuluhan 8. 954 Okey. Ringgit Ringgit 8 sen. 80 sen. 80 sen. 80 sen. Kalau 8 sen, 8 dekat belakang. Okey. Yang cikgu cakap tadi. Biasa murid-murid akan cuai apa? Yang mana murid akan cuai? Bawah ni dia tak darabkan. Betul tak? Jadi benda ni kena ingat. Jadi kalau tahun depan dekat tahun 6 masuk sekolah menengah, tengah-tengah kira yang atas syok, macam dah kira, dah jawapan dah betul. Baru perasan, cikgu saya pesan yang bawah ni kena darabkan. Teringat saja. Okey, teringat saja benda ni, sedekahkan Al-Fatihah kat cikgu Semi. Boleh tak? Boleh. Lepas tu sambung sikit doa. Boleh. Semoga rezeki cikgu Semi dimurahkan, sihat sekeluarga. Boleh tak? Amin. Boleh tak? Amin. Okey. So 100 darab 1? 100 darab 1? 100. 100. Okey. Murid-murid, boleh tak kita kena teknik potong? Tak. Kenapa tak boleh? Tadi boleh. Sebab dia ada sen. perpuluhan. Dia ada perpuluhan. Murid-murid ingat lagi sekali yang ni. Kalau teringat ni pun sama juga. Cikgu Saimi kata kalau boleh kena teknik potong. Tapi ada yang tak boleh potong apabila ada titik perpuluhan. Yang ni pun sama. Sedekahkan Al-Fatihah juga. Boleh ke tak? Boleh. Okey. Jadi ini boleh potong ke tak? Tak. Tak boleh potong. Jadi yang ini kita kena buat apa? Yang ini kalau jumpa macam gini, murid-murid jangan risau, jangan menangis. Tulis macam gini. Okey, RM3,664.80 bahagi 100. Buat bentuk ayat matematik. Macam gini, ada simbol bahagi sama dengan. Murid-murid, bahagi 10, bagi 100, bagi 1000, bagi sejuta, bagi dengan nombor yang ada satu depan. Belakangnya sifar-sifar. Nak kena buat bentuk lazim ke tidak? Nak kena buat bentuk lazim ke tidak? Ya. Tak payah. Bahagi gerak ke mana? Gerak ke belakang. Bahagi gerak ke belakang. Buat anak panah. Jadi sekarang berapa kali kita nak gerak? 2. 2 kali. Jadi Dua. titik perpuluhan dah ada tak? Kalau dah ada, kena gerak daripada titik perpuluhan. Kalau tak ada, titik perpuluhan siapa nak kena buat? Saya. Saya yang kena Mana titiknya? dekat belakang. Dekat belakang. Tapi sekarang? Dah ada. Dah ada. Okey, gerak. Kira 1, 2. So, dapat berapa tu? Salin balik. 36.648 RM. Jangan lupa. Sebab ini kan wang. Murid-murid. Murid-murid. Cuba tengok. Cikgu, yang belakang tu sennya jadi panjang. Cikgu ada 4 nombor. Cikgu nak tanya murid-murid. Kalau dalam wang, bila sen belakangnya mesti ada berapa nombor saja? Mesti kena ada 2 nombor je. 2 nombor. Jadi, bila berlaku macam ini, tolong ingat kemahiran ni. Kita bundarkan nombor yang belakang ni. Kita bundarkan dia. Okey, 8 kena petih. Okey, 8 kumpulan 1, kumpulan 2. 2. Kumpulan 2 tambah 1 tambah sifar. Tambah 1. Tambah 1. Tambah 1 dekat dia. Okey, maksudnya kumpulan kaya Kumpulan kaya kena tambah 1 Okey, yang petih jadi apa? Sifar. Yang sifar 8 jadi sifar. 4 tambah 1. 6. 6 tak ada apa-apa. 6 titik perpuluhan. 6, 3 RM. Cuba bacakan sekarang berapa nilai dia? RM36.65. Yang sifar-sifar tu nak baca tak? Tak ya. Sama tak dengan compound tadi yang dekat tahun kedua? Nilai dia RM36.65. Sama tak? Sama. Sama kan? Okey, baik. Sekarang, tadi yang kedua kali pula. Yang kali kedua ni pun awak tak dapat kira sendiri, betul? Sekarang, boleh tak bantu cikgu? Kirakan yang ini pula.
RM37.31. Dapatkan. Mesti kira sampai dapat. Boleh atau tidak? Boleh. Okey, 1.8/100 darab dengan apa pula kali ni? Darab dengan RM2,072.65. Ya, betul. Perkan dengan 1, atas darab atas, bawah darab bawah. Sekarang cikgu nak murid-murid dengan penuh semangat, gunakan jari sendiri, gunakan mata sendiri, gunakan otak sendiri, kirakan sampai sudah dapat RM37. Baru murid dapat ilmu ini. Okay, dah 2 kali cikgu Sami tunjukkan, tapi sekarang cikgu nak murid-murid kena kira sendiri sampai dapat jawapan. Baru murid akan puas hati. Okay, cikgu bagi masa dalam masa 10 atau 15 minit. Boleh cuba sekarang. Okay, boleh cuba sekarang. Kira sendiri. Ni nak makan roti dulu sambil awak kira. Baru cikgu Sami baru berlari tadi ambil durian. Okay, dekat depan ni. Sapu kat roti ni. So, roti jam durian. Sebaik dia bagi free tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya roti jam durian. Ambil-ambil tu jadi lempuk durian. Siapa pernah makan lempuk? Tahu tak lempuk durian? Tahu. Sedap lempuk durian Lama dah tak makan lempuk durian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak makan. Saya makan lempuk durian? Rugi. Cikgu Sami suka lempuk. Tak suka. Cikgu Sami suka lempuk. Lempuk, serawa. Yang Cikgu Sami tak suka kulit durian. Tu je Cikgu Sami suka. Apa lah Cikgu Sami, saya nak kira ni, jangan kacau lah. Okey. Tak kacau. Kira. Kira, jangan tak kira. Ambil awak kira tu, Cikgu Sami nyanyikan lagu Rain, rain, go away. Out again, another day. Adik wants to play. Rain, rain, go away. Okey tak lagunya? Best tak? Rock tak? Rock kapak tak lagunya? Kau nak lagu nasyid? Lagu nasyid pula Cikgu nyanyikan boleh. lagu nasyid. Okey, boleh. Okey, ni lagu favourite Cikgu Sam ni. Lagu nasyid bertajuk Satu-satu saya sayang ibu. Cikgu dah dapat. Ui, dah dapat dah. Dapat tak RM37.300? Dapat tak? Sama tak? Dapat tak? Alhamdulillah. Dah dapat, maksudnya Ain dah faham lah macam mana nak kira. Okey, Ain dah berjaya. Yang lain, okey, teruskan. Ain dah puas hati dah. Dia dah dapat dah. Maksudnya dia tahu macam mana nak keluarkan RM37.31 tu. Ain dah boleh pergi ambil kopi, dah boleh ambil makanan. Dah boleh makan. Makan dulu nanti cekik. Tak apa. Okey, kita tunggu yang lain pula. Ain dah dapat dah RM37.31. Ain tak guna kalkulator Guna jari Semua kena kira gunakan jari dan pensel Kalau guna jari je dia tak keluar dawat pensel lah. Kena guna jari dan pensel. Makan ni. Macam mana yang lain? Ain dah siap dah. Ain dah boleh minum kopi, dah boleh makan biskut dah. Yang lain tengah mengira teruskan mengira. Jangan putus asa. Ain makan apa tu? Kacang panjang Diam Ain pergi diam. Kan pergi petik kacang panjang.
Ada orang mancing kat belakang jeti, Ain? Ada. Siapa pergi? Semalam Cikgu Azri dengan Cikgu Mat. Semalam. Ada dapat? Cikgu Azri cari burung wak-wak. Oh. Kan mancing udang. Musim undang dah tak ada. Musim durian, Udang dah tak ada musim durian pula. Durian dengan manggis. Oh, manggis ada? Ada? Ada orang jual ke? Belum masak lagi. Oh. Okey, macam mana yang lain? Dah dapat belum? Belum lagi, Kalau belum, jangan putus asa. Mesti kira sampai dapat. Baru awak puas hati dengan diri awak nanti. Itu yang awak akan rasa. Macam Ain. Okey? Cikgu tak suruh kira cepat-cepat pun. Awak kena kira betul-betul. Mesti rasa dengan jari sendiri. Mesti rasa dengan mata sendiri. Mesti rasa dengan minda sendiri. Sebab jalan kira dia panjang kan? Jadi jangan give up. Ini kita baru nak belajar. Belum buat soalan lagi. Cikgu dah dapat. Apa tu? Kak Syarah? Dapat RM37.31. Dapat. Alhamdulillah. 2 orang dah dapat. Okey, lagi. Puas hati kan kira kan? Bila dapat kan? Banyak jalan kiranya kan? Bila dapat tu puas hati betul tak? Puas hati ke tak puas hati? Puas hati. Itulah matematik. Cikgu dah Ya? dapat. Siapa tu? Aminah. Aminah dapat RM37.31. Dapat. Alhamdulillah. Tu dia Bahang. Dah dapat puas hati Aminah? Puas hati tak? Puas Puas hati tak? Kalau nak puas hati lagi, belakang rumah ada sungai kan? Terjun sungai, berenang sampai sungai Muar, patah balik. Sampai Jambatan Muar, patah balik. Lagi puas hati. Gila Cikgu Semi ni. Gurau je Minah. Dah sarap Minah? Belum. Belum lagi. Terjun sungai sambil tu cari udang. Okey, sarap terus. Makan tengah hari. Masak udang, masak lemak cili api. Letakkan belimbing besi. Kan? Sedapnya. Kalau tak ada belimbing besi tak apa. Pergi rumah Ain. Letak masak lemak kuning, letak kacang panjang. Sedap ke? Cikgu Semi ni makan saja. Memang Cikgu Semi suka makan. Okey, yang lain macam mana? 3 orang dah dapat dah. Alah, Fauzan keluar pula. Dia keluar ni, dia dapat ke tak dapat Fauzan ni? Atika macam mana Atika? Putri dah tak ada La ilaha illallah. Patut je aku tunggu nama Putri, tak ada. La ilaha illallah. Putri tak ada. Atika macam mana Atika? Atika boleh tak Atika? Atika? Ya, Boleh dapat tak? boleh. Okey, tengah kira lagi Atika tengah kira lagi Okey, Atika kira dulu. Bagi puas hati. Mesti kira sampai habis. Don't give up. Fauzan dah terkeluar. Putri dah terkeluar. Putri dah masuk balik. Macam mana Putri? Putri dapat tak? Belum. Belum lagi. Okey, kira.
Baik, Putri masuk balik. Ingatkan nama merajuk tadi tak dapat. Risau dah cikgu. Nama merajuk tadi cikgu pergi rumah Putri. Tapi cikgu pergi, cikgu ambil durian je lah kalau ada durian. Bukan nak pujuk Putri. Apa cikgu Sami datang orang nak ambil durian nak. Cik baiklah, cikgu Sami dapat pindah ke tangkap ni daripada JB, dapat Belemang. Kalau tak dapat Belemang, tak tahu kat Belemang ni ada durian. Belemang ni pun cikgu Sami tak pernah dengar. Walaupun cikgu Sami lahir dekat Bukit Gambir. Orang Muar lahir kat Sawaring. Tahu Serum 3 je. Dekat Serum 3 ada apa tak tahu. Rupanya ada kampung Belemang punya. Ada durian Belemang Kan ada Musang King je rupanya. Buaya King pun ada sini. Power durian. Durian Cik Ayu tahun ni ada yang kuning Tahun lepas semua isi putih. Ada satu tu yang jenis susah nak buka tu. Itu sedap betul yang isi tu. Lemak betul. Lemak berkrim disukai ramai. Tahun ni ada yang kuning je aku dapat. Putih pun ada, kuning pun ada. Yang sedap yang tahun ni, durinya pendek-pendek je. Dia buahnya tak besar. Kecil, sedang-sedang. Lepas tu dia punya duri tu jarang-jarang. Lepas tu durinya pendek-pendek je. Dia tak panjang. Yang ni trip yang tahun ni, sedap yang tu. Makan isi dia memang rasa durian. Tak rasa benda lain. Rasa durian betul. Cikgu tak tipu. Lillahi ta'ala. Memang rasa durian. Betul tak ni? Memang betul. Kan? Cikgu tak tipu. Janganlah ketawa. Cikgu mana ada tipu. Cikgu cakap rasa durian. Betul lah. Kenapa ketawa? Sebab dia durian. Yelah, betul lah. Janganlah ketawakan. Cikgu tak tipu. Memang rasa durian. Lillahi ta'ala. Cikgu tak pernah cakap bohong. Cikgu saya memang jujur. Memang rasa durian. Sama juga macam kacang panjang air tu. Cikgu makan tu memang betul-betul rasa kacang. Cumanya kacangnya rasa panjang sikit. Dia tak rasa kacang buncis. Yang tu cikgu makan kacang tu rasa panjang kacang dia. Dia tak rasa kacang buncis ke kacang pis tak. Cikgu saya cakap jujur ni. Betul-betul cakap jujur. Tak ada tipu-tipu. Lillahi ta'ala. Memang rasa kacang panjang. Okey. Macam mana Putri dengan Atika? Dah dapat belum RM37.31? Atika, Putri? Ya, cikgu dah dapat. Alhamdulillah. Okey, Putri macam mana Putri? Dah dapat. Okey, betul dapat Jadi murid-murid alhamdulillah. Tajuk daripada awal tadi celik kewangan, kita bincang tentang apa itu masuk simpanan, apa itu masuk pelaburan. Dalam simpanan dan pelaburan ni kita akan dapat dividen untung ataupun dividen ataupun dipanggil bonus. Betul tak? Okey, awak boleh tanya ibu ayah awak Memang orang-orang dewasa akan membuat pelaburan di mana-mana bank, tabung haji ke, ASB ke, Maybank ke apa kan, dia ada pelaburan dia. Jadi dalam konsep pelaburan, sistem pelaburan ni kita dapat faedah. Faedah tu tadilah yang dimaksudkan dengan untung ke, disebut sebagai dividen ke, disebut sebagai bonus. Dalam faedah pula ada nama dia. Kalau tahun pertama dipanggil sebagai faedah mudah. Okey, yang RM36 tadi kita dapat tu. Bila kita labur duit pertama kita RM2,000. So macam mana nak kira? Ambil peratus yang bank bagi. Contoh dalam kes kita ni bank bagi 1.8%. Kalau bank lain mungkin bagi peratus lain, kena ambil peratus bank tu lah. Bank tu sebut berapa, kita ambil peratus dia. Itu kena faham. Jadi contoh dalam yang ni 1.8 per 100 darab 2,000. Dapat RM36. RM36 itu dipanggil sebagai faedah mudah tahun pertama. So kita kira tahun kedua 1.8 per 100 darab 2,036 dapat RM36.65. Awak dah kira, awak sama dengan cikgu tadi yang kedua, awak dapat kira sendiri. Itu dipanggil faedah compound tahun kedua. Awak tambahkan dengan 2,036 dapat RM2,072.65. Awak biarkan lagi setahun dalam bank tu. Bank pun kata, dia layak dapat dividen lagi. Dengan nilai peratus 1.8%. 1.8 per 100 darab RM2,072.65. Awak dapat RM37.31. Yang dinamakan sebagai faedah compound juga. Tapi faedah compound tahun ketiga. Maka wang terakhir awak sekarang ni RM2,109.96. Mana dapat tu? RM2,072.65 tambahkan dengan faedah compound tahun ketiga RM37.31. Maka dapatlah wang RM2,109.96. Faham ke tidak? Jelas ke tidak? Jelas. Okey, hari ni kelas kita lebih sikit masa sebab tajuk ni memang cikgu nak lebihkan masa.
Cantik lah tu. Allah susun cantik hari ni. Yang penting awak rasa dengan jari awak rasa dengan mata awak dah rasa dengan minda awak. Awak dapat kira sampai sudah. Itu yang paling penting sekarang ni. Okey, jadi bagi murid-murid SK Belemang, Syifa khususnya yang tak orang live ni akan tengok rakaman ni, pastikan awak dapat juga kira dah sehingga selesai macam kawan-kawan ni. Fauzan, Aiman Syukur. Okey, mesti kira sampai selesai. Okey, itu saja semua. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Latihan ada tak latihan? Okey, cikgu tengok ada tak latihan yang dah boleh dibuat. Okey. Okey, tak ada latihan lagi. Sebab dia dah masuk tajuk lain. Tapi cikgu tengok dulu ada tak latihan boleh awak cuba. Tak adalah. Latihan dia terus soalan penyelesaian masalah. Jelas. Okey, tak apalah. Okey. Yang penting awak dapat tengok dia punya bagaimana faedah compound, faedah mudah itu dikira. Okey, awak dah dapat tengok tadi kan? Boleh semua? InsyaAllah boleh. Cuba awak tengok buku aktiviti awak. Ada tak dia suruh kira cari faedah mudah atau faedah compound? Okey, kalau ada awak boleh buat buku aktiviti awak. Buku aktiviti awak tu awak boleh buat sampai tajuk yang sekarang ni kita belajar. Okey? Arahannya apa? Buku aktiviti awak tu awak tak payah tunggu cikgu Saimi bagi arahan sekarang. Apa yang kita dah belajar terus buat saja. Boleh atau tidak? Terus buat saja, okey? Yang cikgu Saimi akan bagi latihan dalam buku Mat 1 atau Mat 2. Tapi hari ni tak ada. Mat 1, Mat 2 tak ada kerja. Buku aktiviti, murid-murid apa sahaja yang kita dah belajar sehingga tajuk hari ni. Faedah mudah, faedah compound, murid-murid boleh buat jika ada masa lapang. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jelas? Okey, baik. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Ada apa-apa nak Tak tanya? ada. Tak ada. Jelas Jelas. Jelas. Okey, onkan video. Okey, cikgu nak screenshot. Okey, sebagai tanda kehadiran kita, siapa yang ada. Okey. Okey, senyum, nampak gigi. Senyum nampak gigi. Okey, sekejap cikgu. Jadi cikgu ada bukti siapa yang hadir, senang cerita. Oh, sorry. Sekejap. Okey, baik. Sedia, senyum. Onkan gambar. Belum lagi. Belum ambil gambar lagi. Onkan gambar. 1, 2, 3. Okey. Smile. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Cikgu, Okey, selamat Hari Raya Haji yang akan datang. Okey, Raya Haji di rumah masing-masing. Siapa masak rendang, post laju kat cikgu Cikgu bagi alamat nanti. Rendang udang galah ke, boleh post laju kat cikgu. Gunakan JNT ataupun post laju. Okey, bye. Assalamualaikum. bye. Terima kasih, cikgu. Okay.